Yang betul, saya bangun untuk merujuk kepada peraturan mesyuarat yang ditimbulkan oleh Tan Sri Yang Betul, Speaker Dewan Rakyat. Saya tunggu untuk Dewan Tan Sri Yang Betul mengambil tempat. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih, Tan Sri Yang Betul. Saya bangun untuk merujuk kepada keputusan yang dibuat oleh Tan Sri Speaker berkaitan dengan perbahasan di antara Yang Berhormat Pejabat Pataling Jaya Utara dengan CEO 1MDB di mana telah ditetapkan pada hari Jumaat berkaitan dengan satu isu yang telah membelenggu dan menghantui negara, khususnya ekonomi yang menghadapi tekanan yang amat serius kerana skandal tersebut. Apa Ya. peraturan mesyuarat yang berlaku? Peraturan mesyuarat di mana Tan Sri Speaker telah pun menghalang Yang sebuah peraturan 85. Okey. Ya, di mana yang berhormat di mana Tan Sri Yang Dipertua telah pun menghalang Yang Berhormat Petaling Jaya Utara daripada mengambil bahagian dalam perbahasan tersebut kerana kononnya telah melanggari peraturan mesyuarat 85. Tan Sri Yang Betul, kalau kita meneliti peraturan mesyuarat 85 di mana disebutkan bahawa keterangan yang diambil di hadapan sesebuah ajaran kuasa pilihan dan apa-apa surat yang dikeluarkan kepadanya tidak boleh disiarkan oleh siapa-siapa ahli jawatan kuasa itu atau oleh siapa-siapa jua sebelum jawatan kuasa itu membawa penyata itu kepada majlis. Tan Sri Yang Betul, arul yang sepatutnya dihadapkan ke PAC belum menghadiri mesyuarat tersebut dan Yang Berhormat Petaling Jaya Utara tidak pun menggunakan sebarang maklumat yang ditimbulkan dalam mesyuarat PAC. Oleh itu, saya rasa itu penting, Tan Sri Betul, kerana tanggapan orang ramai ialah seakan-akan bahawa usaha dijalankan dan ini saya rasa tidak adil. Tanggapan tersebut tidak adil. Bahawa usaha telah sedang dijalankan untuk menghalang perbahasan daripada dijalankan. Dan ini adalah sesuatu yang mengekang kebebasan bersuara dan untuk mendapat tahu kebenaran tentang skandal 1MDB. Oleh itu, saya ingin memohon supaya Dewan Rakyat, khususnya Tan Sri Speaker, tidak dilihat sebagai cuba melibatkan diri dalam satu kontroversi dan skandal tersebut. Saya ingin mengambil contoh saya sendiri. Saya pernah menjadi ahli PAC. Dan semasa saya menjadi ahli PAC, saya pun ada satu perbahasan dengan bekas Presiden MCA, iaitu Yang Berhormat Permaisuri Ong Tiket. Dan semasa Ong Tiket berbahas dengan saya, Tan Sri Yang Betul, beliau adalah timbalan speaker. Sudah, teruskan. Baik. Dan semasa beliau berbahas dengan saya, ini pada tahun 90-an, beliau adalah timbalan speaker. Dan pada masa itu, Tan Sri Yang Betul pada masa itu tidak menghalang pun. Sungguh pun, beliau adalah timbalan speaker. Dan oleh itu, saya harap bahawa jangan dilihat bahawa Tan Sri Speaker melibatkan diri dalam satu isu yang tidak ada kaitan dengan Tan Sri Speaker. Masih. Kerana ini adalah berkaitan dengan isu kebebasan bersuara dan demokrasi. Dan semua pun pada masa itu saya adalah ahli PAC. Dan ada berbangkit juga isu-isu berkaitan dengan perkara yang dibincangkan dengan PAC tidak menjadi masalah pada masa itu. Saya harap dan saya merayu Tan Sri Speaker benarkan perbahasan ini dijalankan supaya tidak ada sebarang pandangan yang tidak baik terhadap Tan Sri Yang Dipertua. Masih. Ahli yang berhormat, saya tidak menghalang perbahasan. Yang saya kata perbahasan di antara Yang Berhormat Tony Pool Petaling Jaya Utara dengan Arul Kandasamy selepas laporan PEC dikemukakan kepada Dewan, kepada Majlis. Saya dipahamkan bahawa keputusan atau pernyataan tersebut
akan dibuat dalam sisi ini juga. Kedua, kalaupun ada perkara-perkara yang berlaku dahulu sebagai presiden, saya sebagai speaker, kalau saya memikirkan bahawa presiden itu tidak perlu saya ikuti, saya tidak ikuti. Bukan pasal apa, kerana setiap speaker itu dia mempunyai kuasa tertentu pada ketika dia jadi speaker. Kalian hormat, banyak rujukan-rujukan yang saya buat mengenai dengan soal ini, bukan saya buat-buat. Yang mula-mula menimbulkan perkara ini dalam Dewan ini sepanjang ingatan saya ialah Yang Berhormat PJ Utara, meaning he is the major complainant. Pada masa yang sama, dia juga adalah ahli PEC. Dalam soal ini, dia mencabar Arul Kandasamy. Kalau boleh oleh Yang Berhormat, saya rujuk kepada sesuatu kejadian yang terjadi di Parlimen Australia pada tahun 1993, di mana seorang ahli yang berhormat yang berhujah dalam parlimen, bukan dia komplain, dia berhujah dalam parlimen mengenai sesuatu perkara yang disiasat oleh jawatan kuasa, di mana ahli yang berhormat tersebut adalah menjadi ahli. Ahli yang berhormat tersebut tidak dibenarkan mengambil bahagian oleh kerana dia ada personal interest, bermakna credibility jawatan kuasa itu akan terjejas. Dalam hal debat di antara Yang Berhormat Punipua, Wakil Rakyat Parlimen Petaling Jaya Utara, dengan Arul Kandasamy adalah perkara yang amat relevan. Yang saya tidak mengerti dalam soal ini ialah kenapa perbahasan itu tidak boleh ditangguhkan sehingga laporan Public Account Committee dibuat. Itu satu permasalahan. Kedua, kalau integriti parlimen dan jawatan kuasa ini adalah creation of parliament, saya terpaksa campur hal. Jadi, kalau perkara itu adalah untuk mencerahkan keadaan lagi dan sedemikiannya, itu bukan due process yang harus diikut landasannya. Landasannya ialah Public Account Committee sedang menyiasat. Bagi peguam-peguam yang paham dengan soal obstruction of justice, kalau ada sesuatu case yang sedang dibicara di mahkamah ataupun pending yang dibicara di mahkamah, dan seseorang individu atau 2-3 individu telah terpasang sebagai saksi, dan keterangan-keterangan yang akan diberi itu akan juga melibatkan dianya akan dikemukakan di mahkamah. Dalam soal begitu tidak dibolehkan oleh kerana dia adalah obstruction of justice. Jadi itu sebab saya campur tangan. Kalaupun Yang Berhormat Petaling Jaya Utara tidak mengambil bahagian dalam hal ini, dia yang tidak mengambil bahagian dalam hal ini bermakna tidak mempunyai masalah. Tetapi statement saya kemarin ialah Arul Kandasamy ini ada juga star witness. Itu sebab saya tidak membenarkan. Bukan saya tidak membenarkan perbahasan, saya cuma kata perbahasan itu boleh dibuat setelah penyata dibuat oleh Public Account Committee. Karena penyata yang dibuat oleh Public Account Committee itu, apapun bentuk penyata itu akan juga dibahas oleh Yang Berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan perbahasan ada Yang Berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini akan juga nanti keluar daripada Dewan itu untuk dibahas juga di luar. Saya tegaskan balik, saya tidak menghalang perbahasan. Perbahasan itu harus dibuat selepas penyata Public Account Committee dibuat. Itu adalah pendirian saya. Jadi atas pendirian tersebut saya berpegang teguh kepada pendirian saya. Itu sebab saya mengatakan bahawa kalau ruling saya dalam hal ini tidak juga diterima,
maka saya tidak teragak-agak, saya bukan mengugut, karena itu pendirian saya. Saya tidak benarkan. Boleh dibahas selepas penyata. Kalau juga itu menjadi masalah kepada dua belah pihak, kerajaan mau juga meneruskan dan pembangkang juga mau begitu, maka saya rasa tidak boleh saya pertahankan integriti parlimen sehingga saya dengan sukacita meletak jawatan sebagai speaker. Jadi saya harap perkara ini berakhir di situ. Jangan lagi kita berpanjangkan isu ini, terpulang kepada kerajaan dan pembangkang untuk buat tindakan. Kalau misal kata diteruskan juga, sedangkan saya sebagai syarat, itu tindakan yang saya buat. Terpulang kepada Yang Berhormat sebelah sini dan sebelah sini. Jadi bermakna apapun hujah bagian selepas ini dan orang lain tidak akan merubah pendirian yang saya buat. Masih, saya kasih peluang kepada Terima kasih. Petang Jaya Utara. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Seperti apa yang Tan Sri Speaker tahu, saya selalu tertib semasa mendapatkan penjelasan daripada Tan Sri Speaker, dan saya kerap mengaku kepada keputusan Tan Sri Speaker walaupun ada perbezaan pendapat ataupun tidak setuju dengan keputusan yang telah pun dibuat. Saya hanya ingin di sini berkata bahawa dalam perkara-perkara sebelum ini yang disiasat oleh PAC seperti PKFZ, seperti skandal lembu NFC, seperti KLIA dalam penggal ini, isu-isu telah pun dibangkitkan dan tidak menjadi masalah saya berucap dalam parlimen ataupun di luar yang tidak mengambil maklumat-maklumat ataupun apa-apa yang berlaku dalam PAC. So, saya rasa kecewa dalam perkara 1MDB di mana hak saya macam tertindas. Dan saya boleh sebut juga Yang Berhormat pula yang ada hari ini, dan sebelum ini dalam penggal lalu Yang Berhormat Padang Besar yang menjadi pengurusi bagi PAC, mereka tahu bahawa saya tak pernah menyalahgunakan apa-apa kelebihan yang saya ada dalam PAC untuk kenyataan-kenyataan yang saya buat di luar. Oleh sebab itu, saya minta supaya saya tidak buat salah selepas ini. Penjelasan atau dengan berkaitan dengan beberapa soalan yang saya ingin Tan Sri Speaker berikan petua. Iaitu, Tan Sri dah kata saya tak boleh bahas dengan Presiden 1MDB dalam perkara ini. Dan kalau saya teruskan, saya akan terpaksa digugur daripada PAC ataupun digantung daripada Parlimen. Tidak, Yang Berhormat, Yang Berhormat salah anggap. Yang Berhormat duduk. Dalam ruling saya tidak mengatakan bahawa apabila Yang Berhormat berbahas dengan Arul Kanda Sami, bermakna Yang Berhormat digugur. Saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan ialah, kalau juga mau berbahas, kerana itu ruling saya tidak benarkan, kerana menjejaskan image jawatan kuasa PAC dan Parlimen, saya terpaksa undur diri. Bermakna ruling saya itu saya pegang sehingga saya hilang jawatan. Tetapi kalau sama-sama kita pertahankan integriti Parlimen, izinkan saya baca dan simak oleh Yang Berhormat 5th edition House of Representatives Practice Australia. Dia kata di sini, in an inquiry by the committee in the same Parliament, a member who had spoken in the House when the matter was raised withdrew from the committee for the duration of the inquiry. Jadi saya kata, tidak apalah kalau tidak minta jawatan, tetapi janganlah campur hal dalam penyiasatan Public Account Committee mengenai dengan 1MDB. Saya tidak mengatakan bahawa Yang Berhormat sendiri yang tidak lagi menjadi. Saya sendiri yang buat begitu. Jadi kalau saya berani buat begitu, Yang Berhormat, salah besarkah kalau misal kata di tempat-tempat lain boleh buat begitu, kerana it is seen bahawa Yang Berhormat ada personal interest, kerana Yang Berhormat sendiri yang menimbulkan isu ini daripada mula awal. Selepas itu Yang Berhormat pula yang buat cabaran untuk berbahas di luar. Jadi permohonan saya bukan besar sangat,
bolehkah perbahasan itu pada bila-bila masa dan berapa panjang kalau sekiranya PEC buat penyata. Itu saja. Kalau mau juga berbahas pada Friday, dan bermakna saya sudah tidak ada tugas on Monday, karena itu adalah pegangan saya. Ini bukan sendiwara yang bermakna. Saya tak kata ini sandiwara. Saya Ini mau lagi diperbahas, itu pendirian saya. Saya nak Bermakna bercakap. saya tidak lagi berganjak dengan pendirian. Kalau begitu kedudukan yang sebenar terpulang dengan kerjaan, karena ketua kerjaan Chief Whip ada di sini. Lepas ini dia menggolong perbahasan. Jadi biarlah isu ini sehingga di situ saja. Saya ada Masa. soalan, please, Tan Sri Speaker, I got a few other questions. Okay, saya faham apa yang disebut oleh Tan Sri Speaker dan saya tidak mencabar Tan Sri Speaker di sini. Saya tak mencabar. Walaupun tak setuju, saya tak mencabar keputusan Tan Sri Speaker. Saya hanya ingin mendapat penjelasan. Saya hanya ingin mendapat penjelasan seterusnya mengenai perkara-perkara yang selanjutnya berlaku selepas petua dibuat oleh Tan Sri Speaker semalam, iaitu dalam satu laporan media yang dikeluarkan pagi ini mengenai perjumpaan antara Tan Sri dengan editor-editor media akhbar, bahawa saya bukan sahaja tidak boleh bahas dengan Presiden Madam DB, saya pun tak boleh keluarkan sebarang kenyataan tentang Madam DB. Adakah itu benar, betul ataupun apa? Itu nombor satu. Nombor dua, kalau tak boleh keluarkan kenyataan, adakah juga saya disekat daripada membuat ucapan dalam Dewan juga mengenai isu 1MDB? Dan nombor tiga, Tan Sri Speaker telah pun membuat petua bahawa kalau Presiden 1MDB berbahas dengan saya, beliau juga akan tidak layak untuk datang ke mesyuarat PAC untuk soal jawab. Adakah kalau Encik Arul Kanda membuat perbahasan dengan orang lain mengenai isu yang sama, adakah beliau juga sama sekali akan disekat daripada datang ke PAC? So, tiga soalan ini saya rasa terpaksa dijawab berikutan dengan keputusan yang telah pun dibuat semalam. Minta penjelasan Tan Sri. Soalan ketiga, sama ada Arul Kandasamy boleh mengeluarkan kenyataan ataupun berbahas dengan orang lain dengan soal Public Account Committee. Saya tidak mempunyai kuasa untuk issue gag order kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam Public Account Committee sebagai ahli. Jawapan kepada soalan ketiga. Soalan pertama, sama ada yang berhormat boleh turut berbahas dalam Dewan ini mengenai dengan soal 1MDB. Itu boleh yang berhormat berbahas. Mengenai dengan soalan ketiga, bahawa yang berhormat tidak boleh mengeluarkan kenyataan di luar, tertaluk kepada apakah kenyataan yang dibuat itu adalah ukuran daripada apa yang berhormat ketahui sewaktu mengikuti mesyuarat Public Account Committee. Yang tidak boleh saya pisahkan di sini ialah pengetahuan ataupun keterangan ataupun apa-apa yang berhormat dapat ketahui dalam Public Account Committee dan keterangan yang akan yang berhormat buat di luar. Susah untuk bagi saya memisahkan, seperti juga memisahkan manis dengan gula, pedas dengan lada. Kerana ahli yang berhormat adalah ahli Public Account Committee. Saya sudah baca tadi satu authority. Etika yang harus diikut ialah, tanya kepada diri ahli yang berhormat, etika ialah kalau sekiranya dinampak bahawa ada personal interest, mesti kita tidak melibatkan diri dalam penyiasatan. Personal interest yang berhormat di sini, you are the most vocal yang timbulkan isu ini pada yang berhormat sendiri. Saya belum habis cakap. Begitu. Jadi bermakna itu ruling saya yang berhormat. Ruling saya itu bermakna saya terpaksa stick to my ruling, karena itu adalah prinsip saya yang mempertahankan integriti parlimen dan Public Account Committee. Kalau ada yang berhormat mempunyai agenda sendiri yang berbahas di luar, saya tidak mau terlibat dengan itu. Jadi dalam soal ini, kerjaan dan pembangkang, kalau mau teruskan itu perbahasan,
Saya tidak ada kuasa untuk stop. Saya cuma membuat ruling. Dan kalau itu juga dilanggar ruling saya, maka saya terpaksa meletak Dawatan sebagai speaker. Jelas, tidak ada lagi yang perlu diperbahas. Jadi mengenai dengan soal-soal lain itu soal-soal lain. Yang saya campur adalah soal integrity public account committee dan integrity parliament. Karena kalau ini juga dibuat, bermakna buat apa lagi kita mengadakan komite. Karena komite itu adalah creation of parliament. Jadi tidak lagi saya benarkan dengan soal ini, tidak lagi saya benarkan orang yang berdiri. Kalau ada orang yang berdiri pasal hal ini, bermakna berdegil-degil, tidak ikut ketua saya dan terpilih saya. Sudah, saya tidak akan berganjak daripada itu. Setiap saya jalankan. There's no guide order dengan izin. There's just pencerahan. There's no guide order on Yang Berhormat PJU. Saya rasa itu penting. Kerana yang disiarkan dari Surat Khabar ialah beliau telah ditutup mulut. Tak boleh cakap langsung di luar tentang MIP. Kalau macam ni itu saya yang berhormat Surat Khabar cakap. Yang saya cakap sekarang ini sudah pun saya jawab. So dengan ini jelas tak ada guide order. Bermakna ada yang lain, ada yang lain campur. Cuma yang berhormat Perintah tetap. Sila teruskan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul